Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan munakasyah kertas percubaan 5 pentafsiran tingkatan 3 bahasa Arab. Sebelum memulakan munakasyah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seterusnya terus kita ke muka surat yang kedua. Ajib an jami'u al-as'ila. Qismul awal, qismul alif. As-su'al awal ila as-su'alu 10. Imla al-faragh bi kalimatil munasibati fi ma yati. Isi tempat kosong dengan kalimah yang sesuai. Okey, saya rasa dah banyak kali Ustazah royak rasa benda ni semua anak murid Ustazah maklum. Setiap soalan itu mestilah kita tahu sama ada dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang kedua, kita cari petunjuk bagi soalan tersebut sama ada satu lelaki, dua lelaki, tiga lelaki, satu perempuan, dua perempuan atau tiga perempuan. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang pertama. Soalan yang pertama, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Soalan pertama ialah jumlah ismiyah sebab apa? Ada alif lam. Alif lam itu menunjukkan isim. Okey, selesai. Yang kedua, kita nak cari berapa orang dalam ayat ini. Petunjuk dia adalah perkataan al-muhandisuna wawnun dan ya'maluna wawnun. Wawnun dan wawnun ini bermaksud tiga lelaki. Okey, kita tulis sini. Tiga lelaki. Okey, tiga lelaki. Ini isim, kata nama. Alif ba jim dal ini berkaitan tentang naat, iaitu kata sifat. Isim, kata nama, naat, kata sifat, fi'il, kata perbuatan. Okey. Apabila isim ini ada waw, naat, sifat ataupun formula bagi naat ialah mesti dia ikut siapa dia yang duduk depan dia. Kalau hak duduk depan dia ada waw nun, dia ada waw nun. Kalau hak depan dia ada alif lam, dia ada alif lam. Kalau hak depan dia ada ta marbutah, dia ada ta. Dia keturut belakang siapa dia hak duduk depan dia. Okey, kata sifat ni dia keturut siapa dia? Isim duduk depan ni dia. Jadi kalau kita tengok dia ada waw nun, maka jawapan yang paling tepat ialah al-mahiruna, tiga lelaki, waw nun. Sebab alif nun dua lelaki, tak alif nun dua perempuan, alif ta tiga perempuan. Terus pindah soalan yang kedua. Jumlah ismiyah. Kenapa kita namakan dia jumlah ismiyah? Tengok pada jawapan. Alif ba jim dal hunna hiya antuna anti. Ini semua ialah ad-dhamair, kata ganti diri. Kata ganti diri dikategorikan sebagai isim. Okey, sekarang kita nak tahu berapa orang dan petunjuk bagi ayat ni. Okey, pertama tengok perkataan ta marbutah. Isim, naat, kata sifat, ada ta marbutah, dan juga fi'il dia ialah fi'il mudhari' ta. Ketiga-tiga petunjuk ini menunjukkan ia ialah satu perempuan. Okey, bila dia satu perempuan, kita tengok cari jawapan dia alif ba jim dal. Okey, soalan ni ada dua kategori. Satu kategori kata ganti diri yang kedua, iaitu antuna dengan anti. Kata ganti kedua ni orang di hadapan kita, orang yang bercakap, iaitu awak. Dan juga kata ganti diri yang ketiga hunna dengan hiya, iaitu dia. Orang tak ada depan kita tapi kita nak kecek pasal dia. Jadi dalam ayat ni yang mana lebih sesuai? Yang lebih sesuai ialah kata ganti diri yang ketiga, kerana di dalam soalan ini tidak ada tanda soal atau tanda seru. Jadi jim dengan dal confirm salah. Okey, tinggal lagi jawapan kita alif dengan ba. Nak ambil hunna ke nak ambil hiya? Kita tengok kat petunjuk kita, satu perempuan, iaitu hiya. Jawapan paling tepat ialah ba. Terus pergi soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Dalam pilihan jawapan kita ialah alif hazihi zalika haza tilka. Jadi alif ba jim dal ni berkaitan tentang isim isyarat, iaitu kata tunjuk. Okey, hazihi ni
kata tunjuk dibahagikan kepada dua. Satu kata tunjuk dekat, satu kata tunjuk jauh. Kata tunjuk dekat dalam bahasa Melayu kita namakan ini, dan kata tunjuk jauh dalam bahasa Melayu kita namakan itu. Tapi dalam bahasa Arab, kita tengok deh. Okey, dalam bahasa Arab, hazihi, ini, bagi satu perempuan. Zalika, itu, bagi satu lelaki. Haza, ini, bagi satu lelaki. Tilka, itu, bagi satu perempuan. Apakah petunjuk dalam ayat ini? Pertama sekali, kita kena faham maksud huna. Apakah yang dimaksudkan dengan huna? Di sini. Di sini. Al-makan, tempat. Ba'idun, jauh. Min, dari. Di sini. Kalau di sini, jawab huna ni bermaksud di sini, takkan kita nak pilih ini. Kata tunjuk ni tak boleh jadi ini. Jadi, alif salah, jim pun salah. Okey, tinggal lagi ba dengan dal. Ba, zalika, satu lelaki. Dal, tilka, satu perempuan. Nak pilih ba ke nak pilih da? Kita tengok pula berapa orang. Al-makan. Al-makan ni, kita kata satu lelaki lah. Okey, jadi jawapan tepat ialah zalika. Ya. Terus kita pindah kepada soalan keempat. Kita tinggalkan sebab berkaitan tentang nombor. Terus pada soalan yang ke-5. Ya. Soalan yang ke-5. Okey, soalan yang ke-5, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Depan ni ialah perkataan hazani, iaitu isim isyarat, ini bagi dua lelaki. Maka ayat ini ialah jumlah ismiyah. Okey. Hazani isim isyarat. Al-Jundiyani ialah isim kata nama. Petunjuk dia berapa orang? Alif nun, alif nun. Dua lelaki. So lagi ialah syarika, iaitu fi'il mudhari' bagi dhamir huma. Jadi kalau gitu kita nak cari lah ni, jawapan kita ialah dua lelaki. Dua lelaki. Okey. Allazi, satu lelaki. Allazina, tiga lelaki. Allazani, dua lelaki. Dal, kenapa salah? Sebab ada penambahan huruf lam. So salah. Jawapan kita nak cari ialah dua lelaki. Jawapan ialah jim. Allazani. Terus pindah kepada soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kita tengok dekat alif ba jim dal semua ada ya. Okay, itu bermaksud ialah fi'il. Fi'il apa dia yang depan? Fi'il mudhari'. Sila highlightkan perkataan at-tullabu. At-tullabu. At-tullabu ni ialah jamak taksir berakal. Pelajar-pelajar. Okey, jamak taksir ni mestilah tiga lelaki. Itu kita tahu tiga lelaki. Yang kedua ialah kita tengok perkataan al-mu'awwikina. Al-mu'awwikina, formula dia, kalau perkataan ada ya nun, sebelum ya baris bawah, ia ialah tiga lelaki. Okey, ingat dah, bila jumlah fi'liyah, fi'il yang berada di hadapan ini hanya boleh jadi satu lelaki atau satu perempuan. Satu lelaki, sekiranya belakang ni satu lelaki, dua lelaki, tiga lelaki. Fi'il depan ni boleh jadi satu perempuan sekiranya isim belakang ni ialah satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan. Jadi at-tullabu ni tiga lelaki. Kita ambil jantina lelaki dia, maka pilihan jawapan kita ialah alif. Yusa'idu, satu lelaki. Terus kita pindah kepada soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7. Lau samahta khuz. Gapo ni? Fi'il gapo ni? Fi'il amar. Khuz. Okey. Highlightkan perkataan al-awraq. Al-awraq iaitu jamak taksir. Lau samahta khuz. Okey, formula jamak taksir, formula bagi jamak taksir yang tidak berakal iaitu kertas-kertas. Kertas-kertas. Okey.
jamak taksir tak ada akal, isim isyarat hak duk depan dia ini mestilah satu perempuan. Hazah satu lelaki, hazihi satu perempuan, zalika satu lelaki, haulai tiga lelaki dan juga tiga perempuan. Okey, jawapan kita ialah ba, iaitu hazihi. So lagi tengok sini. Wada'aha, wada'ha. Ini juga ad-dhamair muttasilah menunjukkan satu perempuan. Terus kita pindah kepada soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8. Ista'zantu. Kita nak tahu fi'il ke isim? Fi'il ke isim? Tengok belakang ni. Bila ada ta bagi depan, confirmlah kalimah ini ialah fi'il madhi, dhamir dia ana, saya. Saya meminta izin dari guru untuk keluar fi ala asna'a dakhila, untuk keluar dalam pengajian. Dalam pengajian. Jawapan pertama ialah di dalam pengajian. Dakhila. Okey. Soalan yang ke-9. Ya Ali wa ya Umar. Dua orang ni dah. Ali so, Umar so. Dua lelaki. Lepas tu pula dia ada tanda seru. Biasanya kalau ada tanda seru, fi'il selepasnya mesti guna fi'il amar, tanda seru. Fi'il amar, nak suruh. Nak larang, okey, itu maksud dia fi'il amar. Jadi, kalau kita tengok, jawapan yang paling salah ialah ba. Sebab apa? Ba ini fi'il mudhari', iaitu guna dhamir nahnu. Pilihan jawapan kita alif, jim, dal. Sekarang petunjuk kita ialah dua lelaki. Uktuba. Uktub satu lelaki, uktubu tiga lelaki. Jawapan kita ialah alif sebab petunjuknya ialah dua lelaki, Ali dan Umar. Tengok soalan nombor 10. Min fadliki. Ki, satu perempuan. Ki, satu perempuan. Ada perkataan la. Dalam bahasa Arab, la ini dibahagikan kepada dua jenis. Pertama, la fi'il nahyi. Yang kedua, la fi'il nafi. La fi'il nahyi bermaksud jangan. La fi'il nafi bermaksud tidak. Nak challenge kan la? Selepas la, kalau dia baris mati, bermaksud jangan. Selepas la, kalau dia baris depan, bermaksud tidak. Contoh, la tazhab, jangan pergi. La tazhabu, tidak pergi. Dua-dua kita kena guna fi'il mudhari' bila ada la. Okey, kita tengok jawapan kita. Okey, jawapan kita mesti guna fi'il mudhari'. Alif kenapa salah? Sebab ada alif salah sebab ia guna fi'il. Fi'il apa? Ada alif depan. Fi'il amar. Jadi pilihan jawapan kita ialah ba, jim, dal. Bila kita tahu tadi formula kat fadliki tadi ialah satu perempuan, maka kita kena cari sini ialah satu perempuan, iaitu anti. Okey. Law ni kita nak tahu, kita nak guna fi'il nahyi ke kita nak guna fi'il nafi? So lagi ialah formula bagi fi'il nahi. Jangan. Okey, fi'il nahi ni jangan. Ialah dia ada tanda seru. Penting ni, kena ingat ni. Kalau ada lepas sebelum la tu dia ada tanda seru, maka kita kena guna baris mati. Okey, baris mati. Kalau tak ada tanda seru, gunakan macam biasa. Dia bermaksud tidak. Okey. Terus. Jadi jawapan ini kita ialah tadkhuli. Sebab apa? Kita baca tasrih fi'il nahi dah. La tadkhul, la tadkhula, la tadkhulu, la tadkhuli.
Sebab la fi'il nahi dia kena buang huruf nun. Sekiranya nun itu bersama dengan huruf vokal iaitu alif, waw, ya. Terus masuk soalan yang ke-11 hingga soalan ke-9. Ikhtar jumlah as-sahihah fi ma yati. Sila pilih jawapan yang sesuai. Pertama sekali macam biasa, saya susun garis perkataan yang tidak sama. Okey, bila garis perkataan tidak sama, kita akan nampak kan? Okey, petunjuk dia nak cari berapa orang? Haulai ni 3 lelaki, iaitu isim isyarat kata tunjuk. Al-atfalu ialah jamak taksir, kanak-kanak, anak-anak. Okey, itu ialah menunjukkan 3 lelaki, berakal tak? Okey, sekarang kita kena cari domain hak duduk belakang ni ialah 3 lelaki. Hu, malabisuhu iaitu huwa, ha, hiya, kum, antum, hum. Jadi jawapan hak kita confuse ialah kum dengan hum. Sebab antum dengan hum ni sama-sama 3 lelaki. Jadi nak pilih jim ke nak pilih dal? Jawapan paling tepat ialah dal, kerana di dalam soalan ini tidak ada tanda soal ataupun tanda seru yang menyebabkan kita pilih antum, kata ganti diri yang kedua. Okey, boleh dah? Okey, soalan yang ke-12 kita tinggalkan sebab dia berkaitan tentang nombor. Terus pindah kepada soalan yang ke-13. Okey, soalan yang ke-13. Soalan yang Ana wa Ahmad. Ana wa Ahmad. 2 deh. Ana wa Ahmad 2. Ana ni boleh jadi lelaki, Ana ni boleh jadi puan, tapi hak penting 2 orang depan ni. Nuridu, kami hendak. Bila ada an depan ni, dua-dua, bila ada an depan ni, bila ada an di tengah-tengah, bermaksud hak ni fa'il, hak ni pun fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. An hanya digunakan di tengah-tengah fi'il mudhari' saja. Tu yang formula yang pertama. Yang kedua, dia mesti sama. Dia punya depan dengan belakang ni. Maksud sini, kalau sini saya, sini nahnu, sini huwa, sini hiya, Dia kena sama. Tasrih depan dengan belakang ni dah. Okey. Jadi lah ni dia kata nuridu an nazhaba. So lagi formula dia ialah an. Bila an ada tengah, dua-dua fi'il ini mestilah fi'il mudhari' dan selepas an mestilah berbaris atas. Anta zahab, an nazhaba, anta zahaba, an yazhaba. Boleh dah? Okey. Terus kita pindah soalan yang ke-14. Okey, soalan yang ke-14. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Soalan ke-14 ialah jumlah ismiyah kerana ada alif lam depan. Okey, terus. Sekarang kita nak cari petunjuk dalam ayat ni. Petunjuk dalam ayat ni ialah al-mu'ayyiduna, 3 lelaki. Al-mu'ayyiduna, 3 lelaki. Kita nak cari hak kita gariskan perkataan yang tidak sama ini ialah 3 lelaki. Yusaffiku. Apa pula sini buah huruf nun tak? Padahal tak ada sebab. Jadi alif salah. Ba. Yusaffiku. Ini ialah untuk 1 lelaki. Sedangkan depan ni 3 lelaki. Jumlah ismiyah kan? Kalau jumlah ismiyah, isim dengan fi'il mesti sama jantina dan bilangan. Jim. Al-mu'ayyidun. Nusaffiku ni nahnu. Sedangkan sini ialah hum. Okey, salah juga. Jadi jawapan paling tepat ialah dal, al-mu'ayyiduna yusaffikuna. Itu paling tepat. Terus soalan yang ke-15 kita tinggalkan sebab berkaitan tentang nombor. Pindah kepada soalan yang ke-16. Okey, soalan yang ke-16. Soalan yang ke-16. At-tariq, jalan ilal mathafi, ke Muzium Al-Watani negara. Jalan ke muzium negara. Aina, di mana? Hal, adakah? Limaza, untuk apakah? Mata, bila? Jawapan paling tepat ialah aina. Di mana jalan ke muzium negara? Okey, soalan nombor 16. Pindah kepada soalan yang ke-17. Soalan yang ke-17. Ali wa Fatimah. Okey, saya tak garis perkataan itu kejap. Saya garis kejap. Okey, alif tahdura, tahdurani, yahdura, yahdurani.
Okey, itu perkataan yang tidak sama. Okey, soalan nombor 17, perkataan yang tidak sama. Okey, perkataan yang tidak sama tu petunjuk dia Ali dengan Fatimah 2. Okey, Ali lelaki, Fatimah perempuan 2. Ingat dah bila jantina maksud dia guna huma lah ni, Ali dengan Fatimah ni dia kita akan gunakan hak fi'il dia ni kita akan gunakan dua lelaki. Kita tidak akan gunakan dua perempuan walaupun dalam soalan ni ada perempuan. Jadi tahdura ni dua perempuan, yahdurani. Jawapan paling tepat ialah dal yahdurani kerana Ali dengan Fatimah ni dua dan kita merujuk kepada dua lelaki, lebih tepat. Okey, soalan nombor 18. Sila highlightkan perkataan al-fatayat. Al-fatayat ini ialah bermaksud tiga perempuan. Tiga perempuan iaitu remaja-remaja perempuan, al-fatayat. Okey, ada alif ta dak betul. Okey. Sekarang kita nak cari fi'il sini ialah mesti menunjukkan tiga. Tatasaffahu hiya, satu perempuan. Yatasaffahna hunna, tiga perempuan. Yatasaffahu ni tak ada sebab apa dia berhuruf nun, tidak ada penyebab depan ni. So jenis memang confirm salah lah. Dal tatasaffahina ini ialah untuk anti bagi satu perempuan. Jawapan kita ialah yatasaffahna hunna, tiga perempuan. Pindah ke soalan 19. Okey, soalan yang ke-19 ini ialah berkaitan tentang kefahaman. Kefahaman. Okey, soalan nombor 19. Maksud dia ialah kali pertama hujan di Qatar. Qatarun ialah Qatar, matarun hujan, kitarun kereta api, amtarun ialah hujan juga tapi jamak bagi matarun dah. Amtar. Okey, jadi bila cari itu ialah dia nak cerita bahawasanya kat negara Qatar ini bukan seumur-umur hujan, dia ialah negara padang pasir. Kali pertama hujan di Qatar adalah pada 15 Disember 2000. Awalul ghaisil Qatar. Awalul ghaisil Qatar. Maksudnya hujan kali pertama turun di Qatar. Tu maksud dia dah. Okay, jawapan kita ialah alif. Okey, soalan 20 kita tinggalkan. Terus masuk kepada qismul ba. Hawil ibarat al-atiyah ila ma yunasibuha. Ini adalah seorang remaja perempuan. Tusahim fi'il mudhari' ad-dhamair muttasilah. Okey, kita cari petunjuk. Ar-rijal, tiga lelaki, remaja lelaki. Al-fatayat, tiga perempuan, remaja perempuan. Dhamir dia hum, yakni hunna. Ar-rajulani huma. Antum, tiga lelaki. Nahnu, tiga lelaki dan tiga perempuan. Okey, yang ni kita kena tukar. Cuma Ustazah nak suruh ingat saja. Semalam pun Ustazah ada buat juga kesilapan tu. Ya, sin, alif. Pastikan huruf sin ini cukup gigi rumahnya. Yusahimuna. Dalam komputer memang tak cukup gigi. Tapi dalam ni kita nak cukup gigi. Sin, depan huruf sin kena ada luar, kena cukup gigi. Sin dah. Okey. Nama gongok gigi sin. Okey. Yusahimuna. Yusahimna. Yusahimani. Tusahimuna. Nusahimu. Boleh tengok formula dalam kertas formula yang diberikan. Okey, terus sini kita dah tahu sini tiga lelaki dah. Dhamir dia hum. Wa tanihim, wa tanihunna, wa tanihuma, wa tanikum, wa tanina. Itu jawapan dia dah. Okey. Masuk ba. Sahih al-akhta' fil al-kalimat allati tahdakhad fi al-jumali al-atiyah.
betulkan kesalahan pada kalimah yang bergaris. So kita betulkan kesalahan pada kalimah yang bergaris. So kita kena tengok sebelum atau selepas kalimah tersebut apakah petunjuk. Petunjuk ia ialah satu perempuan. Pertama hazihi, isim isyarat, kata tunjuk, satu perempuan, dan juga ta marbutah itu satu perempuan. Jadi samanuhunna ialah ad-dhamair muttasilah, ditukarkan menjadi satu perempuan. Jawapan kita ialah jadi samanuha. Okey. Terus soalan yang kedua, al-hadiqatu ialah satu perempuan. Jadi perkataan allazi ditukarkan menjadi allati, satu perempuan. Soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga, hazihi satu perempuan, as-sayyaratu ta marbutah satu perempuan, perkataan launuhu tukarkan menjadi launuha, dhamir ha alif bagi satu perempuan. Yang keempat, ya Nuha. Kali ikut sini tak ada ta marbutah, jadi kita tak tahu lelaki ke perempuan Nuha ini, okey. Jadi biasanya Nuha ini kita gunakan untuk satu perempuan. Jadi maza taf'alina fil waqtil faragh. Ustazah, soalan ni tak ada tanda soal. Sebenarnya soalan ni perlu ada tanda soal sebab perkataan maza ialah adawatul al-istifham, iaitu kata persoalan. Maza, apakah yang dilakukan? Okey. Jadi bila kita tahu sini satu perempuan, taf'ala ni perlu ditukarkan menjadi satu perempuan, maka dia jadi taf'alina bagi dhamir anti awak deh. Terus pada pindah soalan yang kelima, yajibu alaiki ki satu perempuan, anti yajibu alaiki ki satu perempuan, anti an. Okey, an ini ialah formula dia ialah perkataan selepas dan sebelumnya mestilah ataupun selepas an mestilah fi'il mudhari' ahtarimu. Jadi kena cari sini ialah fi'il mudhari' bagi anti ialah tahtarimi. Kenapa tak ada huruf nun? Kenapa tak tahtarimina? Sebab an ini akan membuang atau nasabkan huruf nun. Dia akan buang huruf nun. Tahtarimi. Nampak jelas dah. Okey, soalan yang keenam. Tanjahu ini ialah satu perempuan sebab ada ta depan tadi. Jadi perkataan at-talibu ini kena tukarkan kepada satu perempuan, iaitu at-talibatu. Soalan yang ke-8, haza, yang digariskan haza. Jadi apa petunjuk dalam ayat ni ialah nahtajuha. Ha ali ini ialah dhamir muttasilah, ad-dhamair muttasilah, menunjukkan satu perempuan. Jadi jawapan kita ialah hazihi. Hazihi. Okey, pindah soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8, hak ni hak kita kena betul. Tastakbilu, petunjuk dia ialah ada waw nun. Jadi perkataan tastakbilu kita perlu tukarkan kepada tiga lelaki. Jadi jawapan kita ialah yastakbiluna. Dhamir dia ialah hum. Yastakbiluna, dhamirnya ialah hum. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9 ialah alif ta. At-tabibatu, alif ta, tiga perempuan. Dah. At-tabibatu ialah tiga perempuan. Sebab apa tiga perempuan? Sebab dia ada alif ta. Jadi bila tiga perempuan, perkataan yusa'iduna ini kita kena tukarkan kepada hunna. Yusa'idna. Nampak ke tu? Okey. Yusa'idna hunna. Dan soalan nombor 10 ialah ana yuhibbu. Yuhibbu ni ialah dhamir dia bagi huwa. Ya, depan tu huwa. Jadi bila sini ana, sini kena jadi alif. Uhibbu. Saya suka permainan sukan.
uhibbu. Sini ialah uhibbu ana. Okey, terus kepada latihan jim. Okey, dapat tak latihan jim? Okey, latihan jim. Wafiq al-ibarat fil qa'imah alif bima yunasibuha fi qa'imah ba summa utub al-jumlata kamilatan. Sesuaikan ibarat di kotak yang pertama dengan kotak yang kedua ba, dan tulis kembali ayat yang sesuai. Okey. Kita katalah kita tak faham belakang ayat dak. Lagu mana cara dia? Kita terak dulu sosok. Yang paling tengok soalan pertama. At-tullabu 3 lagi al-mujtahiduna ada waw. Cari dekat kotak ni ada waw nun. Jadi cari-cari sini. Nampak ni? Dia ada waw nun ke? So ni soalan nombor 1 ni jawapan dia ialah sini. At-tullabu al-mujtahiduna yuraji'una ad-durusa fil maktabati. Itu formula yang pertama. Yang kedua, okey, kita cari. Ada petunjuk mudah dah. Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 dia ada alif ta. Alif ta. Semua ni ialah 3 perempuan. Jadi kita cari jawapan belah sana tu, dia ada 3 perempuan. Okey. Tak ada lah pula dah. Tak ada petunjuk 3 perempuan dia. Cumanya ustazah boleh ni jawapan dia nombor 4 ni ialah sebab ni kan al-laibatu ialah pemain-pemain perempuan. Dia mesti berkaitan tentang sukan. Jadi saya tengok sini ialah fil yaumi ar-riyadhi. Itu jawapan dia dah. Lepas tu okey. Terus soalan yang kelima. Zahabtu. Tu ni apa maksud tu ni? Saya. Saya pergi ke perpustakaan dan saya berjumpa kawan saya sedang membaca majalah. Logiklah tak baca majalah dekat perpustakaan. Okey. Soalan kelima. Seterusnya tinggal lagi soalan yang ke 2 dan 3. Okey. Alaina. Suatu apa pun yajibu alaina, wajib ke atas kita. Wajib ke atas kita untuk mengambil berat. Wajib ke atas kita untuk mengambil berat. Nombor 2, dengan petunjuk ataupun ajaran guru-guru dan menghormati mereka. Okey. Soalan yang ketiga. Ta'allamu falaisal mar'u yuladu aliman. Okey. Ilmu itu tidak akan melahirkan seseorang itu berilmu, kecuali bersaudara dengan ilmu akan menjadikan dia jahil. Ustaz terjemah yang tepat ni Ustaz tak ni dah. Ustaz terjemah jahil. Cumanya cerita pasal sini ada perkataan aliman, sini ada perkataan ilmin. Itu cara dia dah. Okey, sekadar itu saja perkongsian hari ini. Semoga kita akan berjumpa pada kelas akan datang. Wallahu alam bissawab.